Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara bermula kemarin dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wadallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan pemegang dasar kerajaan dikehendaki telus dan berani. Ini kerana tegas baginda banyak perkara sedang dan akan dilaksanakan oleh kerajaan khususnya berkaitan dengan pembangunan modal insan, ekonomi dan usaha mengukuhkan kedayatahanan fiskal negara yang memerlukan komitmen seluruh lapisan terutama sekali pemegang dasar kerajaan. Bertitah pada istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara, ke bawah Duli Yang Maha Mulia melahirkan harapan agar anak-anak tempatan tidak mensia-siakan peluang-peluang pekerjaan yang disediakan di bawah Economic Blueprint dengan memilih pekerjaan kerana mindset seumpama itu tidak menguntungkan. Dalam titah ke bawah, Duli Yang Maha Mulia menggariskan penularan wabak coronavirus memberi impak besar kepada sosioekonomi dunia, tidak terkecuali juga negara Brunei Darussalam. Namun Alhamdulillah, berkat usaha bersepadu semua pihak dan doa yang terus-menerus dirafakkan, maka negara kita telah berjaya membendung wabak berkenaan. Tahniah hangat daripada Beta kepada semua petugas, barisan hadapan dan bahkan seluruh lapisan masyarakat yang sama-sama berganding bahu dengan pihak kerajaan Beta. Semoga keadaan ini akan berkekalan. Seperti yang lazim, banyak perkara sedang dan akan dilaksanakan oleh kerajaan Beta, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan modal insan, ekonomi dan usaha mengukuhkan kedayatahanan fiskal negara. Semua ini memerlukan komitmen seluruh lapisan, terutama sekali pemegang dasar kerajaan. Pemegang dasar dikehendaki telus dan berani. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menegaskan supaya dalam persidangan Majlis Mesyuarat Negara, perbincangan tidak dilimit untuk menyekap pandangan atau pendapat-pendapat daripada para ahli. Kerana sesungguhnya peluang di sini tidak banyak, cuma sekali dalam setahun. Oleh itu, wajarlah bagi para ahli berbincang dengan rancak tetapi sehat. Beta sentiasa mengikuti perkembangan ahli-ahli yang berhormat dalam mengadakan sesi muzakarah bersama dengan kementerian bagi menyampaikan isu-isu yang dibangkitkan oleh anak-anak buah mukim dan kampung masing-masing serta peniaga-peniaga tempatan. Sisi muzakarah ini elok diteruskan dari masa ke semasa tanpa menunggu musim permesyuaratan Majlis Mesyuarat Negara tiba. Ke bawah, Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menekankan tiada halangan untuk membincangkan isu-isu penting tanpa perlu mengambil sebarang rumusan, tetapi yang penting tegas baginda percambahan fikiran mengenainya. Banyak isu penting yang boleh dimuzakarahkan, seperti mengenai fiskal kerajaan yang menurun disebabkan oleh ketidaktentuan harga minyak global.
apakah yang sudah terjadi kepada hasil pendapatan negara. Jika terdapat sebarang unsur negatif, bagaimanakah cara menanganinya? Demikian juga isu lain seperti skim tabung amanah pekerja TAP yang masih saja menjadi persoalan umum. Sama ada ia dapat menjamin ahli-ahlinya menghadapi hari-hari persaraan, termasuk untuk turut menyara keluarga yang masih jadi tanggungan. Ini semua tiada halangan untuk dibincangkan, semata-mata pada peringkat perbincangan tanpa perlu mengambil sebarang rumusan atau keputusan. Tetapi yang penting, kita mahu melihat dahulu percambahan fikiran mengenainya, terutama daripada ahli-ahli yang dilantik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengambil maklum hampir separuh daripada peruntukan belanjawan yang disediakan pada setiap tahun adalah untuk gaji kaki tangan dan selebihnya perbelanjaan berulang-ulang. Namun beberapa projek di bawah Fiscal Consolidation Program yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi sejak tahun kewangan 2018-2019 telah mula menampakkan hasil. Mengenai isu pengangguran, Kerajaan Beta melalui Manpower Planning and Employment Council MPEC telah berjaya menurunkan kadar pengangguran. InsyaAllah dengan pelaksanaan beberapa inisiatif di bawah Economic Blueprint, negara akan dapat menjana peluang-peluang pekerjaan untuk anak-anak tempatan. Cuma diharapkan peluang-peluang yang disediakan itu janganlah disia-siakan dengan memilih pekerjaan, kerana mindset seumpama ini tidak menguntungkan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah tema mesyuarat-mesyuarat di peringkat ASEAN bagi tahun ini membawa makna yang luas sama ada bagi ASEAN maupun kepada negara Brunei Darussalam. Pada tahun 2021 ini, negara Brunei Darussalam akan mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat di peringkat ASEAN dengan tema We Care, We Prepare, We Prosper. Tema ini membawa makna yang luas, sama ada di peringkat ASEAN maupun kepada negara Brunei Darussalam sendiri. Beta akan mengakhiri titah ini dengan doa. Semoga permasyaratan kali ini akan dapat berjalan lancar dan mampu untuk mencetuskan perbahasan dua hala yang bernas bagi melaksanakan projek-projek di bawah peruntukan tahun kewangan 2021-2022. Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara berlangsung di bangunan Dewan Majlis di Jalan Dewan Majlis. Pelbagai isu kepentingan negara dan rakyat dijangka dibincangkan sepanjang permesyuaratan tersebut berlangsung. Ikuti laporannya bersama Husin Ismail. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Berangkat sama Paduka-Paduka Anak Anda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli rasmi kerana jawatan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Tahun ini persidangan memasuki usia 17 tahun sejak ianya ditubuhkan semula pada tahun 2004. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara adalah suatu yang amat signifikan tentang betapa pentingnya suara dan hasrat rakyat dalam sama-sama memikir dan menentukan halat tuju negara demi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat di Dewan Persidangan Dewan Majlis dengan diiringi oleh perarakan masuk cokmar Majlis Mesyuarat Negara. Pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang terdiri daripada menteri-menteri kabinet, orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil dari 4 daerah melambangkan penyatuan dan kesatuan bangsa Brunei. Kewujudan dan pelantikan ahli-ahli yang berhormat dalam pemerintahan sistem beraja di negara ini membuktikan kepada dunia bahawa negara juga mengamalkan sistem demokrasi yang bercalakan nilai-nilai kebrunaian melalui muzakarah dan mesyuarah bersandarkan konsep Melayu Islam Beraja MIB. Allahumma ij'al sultanatahu negara Brunei Darussalam. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Majlis Mesyuarat Negara musim ke-17 ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela, Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara ke-17 akan membincangkan dan meluluskan Rang Undang-Undang 2021 perbekalan 2021-2022 yang akan melalui 3 peringkat sebelum dapat diluluskan sepenuhnya dan seterusnya diwartakan untuk dapat digunapakai bermula 1 April 2021. Penduduk dunia semakin berhadapan dengan cabaran-cabaran baharu termasuk ancaman ketika ini dari pandemik COVID-19. Tetapi semua itu tidak melemahkan semangat dan keazaman negara Brunei Darussalam dalam usahanya yang berterusan ke arah merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Bahkan keazaman yang mendalam dan semangat yang berkobar-kobar tersebut telah menampakkan petanda positif ke atas usaha-usaha memperkasa pembangunan negara. Semoga Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi tahun ke-17 akan dapat memainkan peranannya sebagai wadah strategik yang membahaskan perkara-perkara yang mampu menggerak rakyat dan penduduk serta pelbagai pihak di negara bertuah ini bersama-sama berganding bahu mencapai matlamat wawasan tersebut. Husin Ismail melaporkan untuk Berita RTB. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara tahun ini akan membincangkan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021-2022 yang akan digunapakai bermula 1 April 2021.
Sidang meneliti dan mengesahkan minit persidangan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara yang telah bersidang tahun lalu selama 5 hari bermula 9 Mac sehingga 14 Mac 2020. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara memainkan peranan sebagai suara rakyat di negara ini dalam membahas dan meneliti polisi serta dasar kerajaan bagi kesejahteraan rakyat negara Brunei Darussalam. Istiadat membuka naubat setelah ditutup selama 14 hari atas kembalinya ke rahmatullah Pengiran Hajah Fatimah binti almarhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Haji Muhammad Yassin pada 2 Mac yang lalu diadakan di Lapau, Bandar Seri Begawan. Istiadat dilangsungkan di hadapan Majlis Yang Amat Mulia Pengiran Lela Ceteria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar yang dipertua adat istiadat negara. Istiadat bermula dengan majlis bertahlil yang dikepalai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Doa tahlil dan doa Allah peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat, timbalan-timbalan menteri, pengiran-pengiran peranakan, pihin-pihin menteri, menteri-menteri hulu balang dan menteri-menteri pedalaman. 11 kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini kekal sebanyak 199, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 185. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 58 kes. 733 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 14,734 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 143 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 110,319 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Susulan maklumat Kementerian Kesihatan mengenai program vaksinasi kebangsaan COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada 6 Mac lalu. Kementerian Pendidikan menyarankan bagi pelajar-pelajar yang akan menuntut di luar negara mulai tahun ini termasuk pelajar-pelajar yang masih dalam pengajian dan berada di negara Brunei Darussalam untuk mendaftar bagi mengikuti program tersebut.
Bagi pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajian di Australia, Malaysia dan United Kingdom dan masih berada di negara Brunei Darussalam pada masa ini, pendaftaran boleh dibuat melalui ataci-ataci pendidikan masing-masing. Manakala bagi pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian di negara-negara lain, termasuk pelajar-pelajar yang baru akan memulakan pengajian pada tahun 2021 ini, pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui pautan yang tertera. Tarikh akhir bagi pendaftaran adalah pada hari Rabu, 31 Mac 2021. Bagi pelajar-pelajar yang berhasrat untuk mendaftar bagi mengikuti program vaksinasi, selepas tarikh tutup ini hendaklah berhubung terus ke Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Bagi sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi bahagian beasiswa Kementerian Pendidikan atau melalui talian 2380019 atau email to scholarship@moi.gov.bn.